Saya akan mulakan presentation pada malam ini dengan background company. Okay, so kita nak faham tentang background company. Kenapa? Sebab itu adalah penting. Okay, kita tak nak just tengok produk saja. Kita nak tahu apa kekuatan syarikat yang offer whatever product, whatever platform that is being given to you. Okay, sama juga macam kalau kita nak cari a good network provider, phone provider, kita akan cari, kita akan tengok, okay, company ni apa kekuatan dia, mampu tak dia fulfill apa-apa keperluan yang aku nak. Okay, so kita akan mulakan dengan company background and then kita akan move forward ke bahagian produk. Alright, so company background will take around 15 minutes dan lepas tu bahagian produk will be all the way sampai 10 suku. Dan insyaAllah 10 suku sampai 10.30 kita akan ada sesi Q&A. Jadi boleh ambil nota, sediakan calculator. Okay, kita tak ada buat heavy calculation, tapi there are just some small one untuk bagi anda faham immediately lah. So kalau ada calculator, boleh keluarkan calculator. Kalau ada buku nota, boleh keluarkan buku nota just to do a bit of sketching. Okay, dan any further questions, boleh tanya waktu Q&A and also pada konsultan anda, insyaAllah. So saya akan mulakan dengan profil syarikat pada malam ini. Okay, jadi kita semua tahu kita sekarang tengah masuk dalam Zoom tentang profil syarikat Quantum Metal Sendirian Berhad. Jadi mungkin ada yang tak pernah dengar pasal QM. Okay, kita sebenarnya bukanlah company yang baru. Company kita sebenarnya dah 10 tahun. Kita dah celebrate 10th year anniversary tahun ni. Tapi kenapa sekarang baru nak start dengar pasal QM ni? Sebab previously Quantum Metal sebenarnya business structure-nya adalah antara B2B, okay, business to business. Sekarang baru dibuka pada rakyat makhain macam kita, okay, pada consumer. So dia buka pada consumer pada tahun 2021. Alright. So sekarang kita boleh enjoy produk Quantum Metal juga. Jadi apa sebenarnya yang Quantum Metal buat? So Quantum Metal sudah berumur 10 tahun, start daripada tahun 2012. Quantum Metal bukanlah calon-calon company, kita adalah antara pengedar gold bar yang terbesar di Malaysia. So apa yang kita buat adalah kita sediakan platform fintech, so financial technology. So kita bagi digital platform untuk kita selesaikan masalah banking dan juga masalah precious metals macam emas lah. Okay, untuk kita ada digital platform bagi pelanggan. Jadi kita dah tak perlu lagi nak beli emas, tunggu kedai buka. Pukul 2 pagi kalau kita baru balik kerja pun ataupun 2 pagi masa tu tengah tak boleh tidur nak beli emas boleh, okey. Jadi kot-kotlah pukul 2 pagi masa tu emas harganya tengah paling sedap sekali, boleh beli, tak perlu nak tunggu sampai besok pagi. Okey. So Quantum Metal telah berkembang ke lebih daripada 15 negara dan sasaran kita adalah ke lebih daripada 60 buah negara. Jadi what does that mean? Quantum Metal sebenarnya adalah satu international platform, bukan hanya untuk Malaysians. Kita juga buka pada international platform. Alright. After kita dah dapat approval, kita boleh masukkan members daripada country tersebut. Ini siapa? So inilah Datuk Lim Kong Soon. Inilah Datuk Lim Kong Soon. Dan beliau merupakan founder untuk Quantum Metal. Okey. Jadi pengalaman beliau bukan hanya dari segi penjualan dan pembelian Quantum Metal, tapi beliau ada experience di lebih daripada penggalian ke refining ke commercial wise. Jadi beliau tidak hanya fokus pada commercial selling sahaja. Dan Datuk Lim selalu cakap kebanyakan orang salah faham. Orang ingat bila beli emas ni adalah perbelanjaan. Tapi tidak sebenarnya. Emas ni adalah sejenis macam Thai baht. Ni semua currency. Emas juga adalah currency. Cuba anda fikirkan macam mana emas boleh jadi currency. Okay? Katakanlah na'uzubillah lah Malaysia ni tenggelam. Okay? Dan kita kena cari
Suara tiada. Hello, testing. Testing, testing. Boleh dengar tak yang lain? Oh, dengar. Mungkin Puan Naimah mute kot. Okey, saya sambung ya. Um, Jadi kebanyakan orang salah faham ingat emas ni adalah untuk perbelanjaan tapi sebenarnya tak, emas ni adalah sejenis currency. So macam mana boleh jadi sejenis currency? So actually if you take emas, pergilah mana-mana pun, okay? Emas memang boleh dibuatkan jadi currency, boleh dibuatkan jadi pembelian dan penjualan. And this is not a new concept, of course. Konsep ni sebenarnya dah lama dah pakai. It's just that after that tiba-tiba dah keluar pula duit fiat. Duit fiat tu apa pula? Duit kertas kita tu, okay, which is made just by paper and ink. Duit kertas kita tu, itu saja dia. Paper and duit kertas kita just a paper and ink printed dan lepas tu diletakkan value di situ. Tapi sebenarnya kalau really fikir sebenarnya tak ada value. Okay, it's just a paper and ink. Alright, so emas ni adalah sejenis currency. Okay, kita akan go more detail into that later on. So siapakah management dalam quantum metal? So kita ada pengerusi yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Mazlan bin Lazim. Okay, beliau merupakan bekas Timbalan Ketua Polis Negara daripada Jun hingga Disember 2021. Kita juga ada Tuan Haji Kamari yang merupakan bekas pengarah Jabatan Penyiasatan Amla dari Bank Negara Malaysia. Dan kita juga ada ahli lembaga pengarah kita, penasihat kanan di WISE. Okay, WISE adalah sejenis sistem, World Integrated Supply Ecosystem Sdn Bhd. Boleh Google lah WISE tu apa. Okay, iaitu Tuan Haji Jamal Muhammad. Dia adalah sebuah company yang offer produk-produk patuh syariah. Macam mana patuh syariah? Okay, untuk yang Muslim, untuk yang non-Muslim, okay, ini adalah faktor pertama untuk patuh syariah dalam emas di mana ada physicality. Jadi emas kita dalam quantum metal adalah bersandarkan kepada fizikal. Okay, boleh keluarkan emas tu dan pegang secara fizikal. Bar tu boleh pegang secara fizikal. Sebab tu kita dapat syariah compliance. Of course, physicality is not the only factor lah. Okay, ada lagi banyak faktor lain yang badan syariah akan check. Tapi first and foremost adalah physicality of emas itu. So kalau emas tu tak ada fizikal, itu dah dia tak peduli nak check faktor lain dah. Jadi sebab tu kita digital platform. Sama saja macam bank-bank yang anda pakai, duit anda ada dalam tu, anda boleh buat transfer guna dia punya online banking and whatsoever, tapi bila anda nak duit tersebut dalam bentuk fizikal, anda boleh pergi ke ATM dan keluarkan. Okay, so sama juga dengan quantum metal. Alright, so selain daripada partners kita ya, iaitu Tawafuk dan Aufi, siapa lagi partner-partner kita di quantum metal? Partner kita seperti Bank Muamalat ni adalah antara klien kita yang paling lama sekali. Daripada zaman B2B dulu, Bank Muamalat is one of the first ones lah. Jadi Bank Muamalat ni kalau anda beli emas daripada bank-bank di sini, bank-bank ini memang emasnya datang daripada Quantum Metals Sdn Bhd. Okay, you can go and check kontrak tersebut di mana memang is mention supplier adalah daripada Quantum Metal Sdn Bhd. Okay, kita juga partner up dengan Koperasi Malaysia dan ASEAN dengan aku, My Angkasa. Kita juga partner up dengan Ar-Rahnu Tekun. So Ar-Rahnu Tekun ni mainkan peranan yang besar. Okay? Kan saya kata tadi, emas kita di sini boleh dikeluarkan, boleh difizikalkan. Jadi nombor satu adalah anda boleh deliver ke rumah. Okay, 100% covered insurance by Quantum Metal. And then nombor dua, anda boleh choose untuk pick up di Ar-Rahnu Tekun yang terdekat. So you just go into the system, Quantum Metal punya sistem, log in, ada pilih untuk tebuskan tebuskan emas tersebut dan anda boleh choose Ar-Rahnu Tekun yang paling dekat. Choose duduk Selangor, duduk Rawang macam saya duduk Rawang. So kat mana Ar-Rahnu Tekun paling dekat dengan saya, dia akan bagi alamat lah. Dan bila sedia,
Bila emas sudah sedia di situ, saya boleh pergi ambil. And then cara ketiga adalah boleh keluarkan daripada ATM quantum metal. So ATM ni dia uh, ada setakat ni ada 1, 2, 3 Penang, KL dan Johor. Ada hanya di 3 tempat boleh keluarkan dari situ. Kena request dulu, okey, kena request dulu dan boleh keluarkan di 3 tempat ini. Alright. So itulah peranan Rahnu Tekun. Jadi anda boleh tengok kalau dalam gambar tu mungkin boleh nampak ya dekat sini. Saya besarkan sikit kan. Inilah jenis-jenis emas yang kita ada dengan saiz-saiznya. So yang paling famous biasanya 0.01 gram, 4.25 dengan 1 gram. 3 ni lah yang paling famous orang suka keluarkan kan. Saya sendiri pernah keluarkan 10 gram. Ada klik-klik yang saya kenal yang dah keluarkan 1 kilo. So ikutlah anda nak keluarkan berapa saiznya. So 0.1 ataupun 1 gram. Dina orang suka simpan nampak comel macam 1 dinar kan. Macam ni. So pilihlah nak keluarkan berapa banyak. Kalau tak nak keluarkan pun tak apa. Itulah kelebihan kita. Kita pegangkan emas anda di dalam quantum metal. Jadi kita juga partner up dengan satu shopping mall iaitu Malakat Eco Group. So siapa-siapa yang dekat Cyberjaya bolehlah pergi tengok dekat Cyberjaya kita ada Malakat Mall. Boleh pergi ke Malakat Mall dan berjual beli menggunakan transaksi quantum metal. Dalam quantum metal kan kita emas, okay? Kita memang hanya buat emas 999. Kita tak ada emas 916 semua tak ada dekat sini. Hanya emas 999. So di Malakat Mall, you can actually beli, buat penjualan dan pembelian menggunakan akaun emas. Sama macam anda bayar di kedai-kedai guna QR, Maybank and whatsoever, sama juga anda akan pakai QR dalam akaun quantum metal dan anda boleh membuat pembayaran di situ. So, basically bayar dengan emas digital lah macam tu. Okay, jadi the next one kita juga partner up dengan Dewan Perdagangan Islam Malaysia. We are also partnered up dengan ICBC, okay, Bank of China, antara bank yang terbesar di dunia. Kita juga asasnya Perth Mint ni. So emas Perth Mint, okay, Perth Mint adalah satu organisasi yang buat minting emas. Okay, dia buat emas, minting emas dan Perth Mint ni dimiliki 100% by the government of Western Australia. So mereka merupakan pengeluar jongkong emas yang tulen dan berkualiti tinggi dan track record dia adalah sejauh tahun 1899. Track record dia bukan baru-baru, dia memang satu company yang sangat tua dan the one of the biggest minting in the world. Okay, so kita adalah antara pengedar eksklusif untuk emas Perth Mint. Okay, selain daripada tu, emas kita ni duduk dekat mana? Emas kita ni kalau tak keluarkan secara fizikal, duduk dekat Brinks. Okay, Brinks ni apa pula? Okay, Brinks ni adalah satu lagi organisasi yang memberi servis untuk siapa-siapa yang nak buat penyimpanan dalam peti besi. So ada peti simpanan dan mereka merupakan company yang tua juga, dah lebih daripada 160 tahun. Pelanggan dia pun memang portfolio dah banyak. Jadi emas kita duduk dekat dalam tu dan emas kita insured 100%. So Lloyd's of London ni is insuring our peti besi, okay, 100%. So mereka ni pun company yang tua juga, track recordnya pun lama juga. Contohnya yang paling famous sekali adalah masa Titanic karam dulu, Lloyd's of London ni lah yang settlekan dia punya insurance. Alright, so the next one, kita sebenarnya partner baru kita pada tahun ni, Bestra Group Inc. Okay, Bestra Group Incorporated actually tujuannya adalah untuk kita pastikan ada bekalan emas mencukupi. So macam mana kita ada lombok emas di Sarawak. So ini untuk memastikan bekalan emas kita sentiasa mencukupi, barulah boleh patuh syariahkan
Jadi kita dah ada buat partnership baru tahun ni untuk ada lombong emas. So setakat ni apa pencapaian Quantum Metal? Kita dah ada banyak pencapaian, inilah antaranya dalam Enterprise Award ada, Worldwide Excellence Award ada, Digital and Tech Business Award pun ada. Lepas tu kita ada tahun lepas di Asia Pacific Enterprise Awards. Okay, kita dapat dalam kategori Financial Service sebab kita dapat menyelesaikan permasalahan emas fizikal. Maknanya kita beri option pada clients, kalau tak nak pegang kat tangan, tak apa. Kita boleh simpankan, no problem. Emas tu masih anda punya tapi kita simpankan. Okay, sebab yelah macam kita simpan duit dalam bank kan, kita tak nak simpan benda-benda yang berharga macam ni dekat rumah in case anything happen. Okay, the next one, kita juga bantu untuk pulihkan ekonomi ahli-ahli kita. Macam mana kita boleh bantu sebenarnya? Itu nanti kita akan tengok dari segi produk kita. Alright? And then the next one, kita merupakan satu platform pelaburan yang selamat. Kita juga mengangkat emas sebagai mata wang yang sebenar. As I said, emas ni adalah sebenarnya satu jenis currency yang boleh bertukar, berjual beli. Alright? So, paling latest sekali kita ada dapat the most innovative. Paling inovatif ni dalam kategori precious metal sebab kita emas kan. So ini adalah just 1 week after kita celebrate kita punya 10th year anniversary hari tu. 1 week after that Datuk Lim pergi ke Bangkok untuk receive this award. Alright. So untuk company background itu sahaja setakat ni. Alhamdulillah. So saya akan continue ke bahagian produk Quantum Metal. Jadi kalau ada apa-apa soalan, jangan lupa catat, okay, nanti boleh tanya masa Q&A lah. Alright, so produk Quantum Metal ni ada 3 jenis. 3 jenis dan semuanya tujuan untuk memulihkan ekonomi, solusi pemulihan ekonomi. Kenapa? Alright, apa yang kita nak pulihkan? Ekonomi kita ni apa problemnya? Kenapa kita nak kena ada pemulihan pula untuk dia? Alright, so perkara yang akan anda belajar daripada preview ni adalah macam mana boleh ada cancel inflasi. Apa cancel inflasi ni? Macam mana, kenapa kita kena lindung aset kita daripada cancel inflasi? Kita ni ada aset ke tak sebenarnya? Okay. Kembalikan wang hangus kita. What is wang hangus? Kenapa ada wang hangus? Apa benda yang tengah hangus? Sebagai simpanan untuk masa depan. Dan seterusnya kita nak gandakan aset dengan mudah dan menguntungkan. Okay. Jadi macam mana boleh buat untung, macam mana boleh kata mudah, macam mana boleh kembalikan wang hangus dan macam mana boleh lindung aset. So apa barang yang kita ada sebenarnya? Ni nampak familiar tak? Dah lama kerja tapi tak ada simpanan. Cuba fikir, aku dah kerja 10 tahun, dah kerja 20 tahun. Kalau kerja 10 tahun, kalau sebulan simpan 1,000, setahun dah 12,000. Alright? 10 tahun dah 120,000. 120,000 ada tak dalam tangan sekarang? Kalau tak ada tak 50% daripada 120,000 which is 60,000? 60,000 pun tak ada. Ada tak half of that? 30,000? Tak ada juga. Mana pergi duit? Okay, mana pergi duit? Adakah duit semua melayang pergi shopping? Ataupun memang duit digunakan dengan untuk benda-benda yang worth it? Okay, tapi still kita kena ada savings. Alright, kita kena ada savings dan kalau kita tak ada savings, that is actually merisaukan lah. Okay, so kita kena tengok kalau tak ada savings, kenapa tak ada savings? Saya sebenarnya baru baca satu buku ni, Psychology of Money. So Psychology of Money ni sebenarnya mention tentang menjadi kaya. Okay. Kenapa? Macam mana menjadi kaya tu sebenarnya not just daripada segi berapa banyak duit you dah pernah ada, tapi sebenarnya berapa banyak yang you dapat retain. Sebab ramai je yang mungkin gaji tinggi-tinggi tapi savings masih tak ada juga. Dan saya sendiri ada jumpa klien-klien yang sebegitu. Okay, gaji tinggi tapi savings tak ada. Ada je yang gaji rendah tapi savings banyak. So macam mana yang gaji rendah pun boleh savings banyak? Kenapa? Sebab it's all about kita punya lifestyle. Okay, lifestyle kita. So contohnya ada tak beli Starbucks setiap hari? Beli Starbucks seminggu sekali. Beli Starbucks setiap kali pergi shopping mall, mesti akan beli Starbucks. Okay, so itu antara lifestyle choices lah. Jadi dalam case yang kita boleh tengok dekat sini, lepas di Dato'
tolak sewa rumah kereta and whatsoever, gaji bersih dia sebenarnya 5.4 dan kos dia yang dia dah bayar untuk tolak adalah 4.9. Okay, so baki dia tinggal RM500. Macam mana baki dia boleh tinggal 500? Sebab memang dekat atas ni sewa rumah, kereta, bil utility and whatsoever lah. Okay, so apa yang dia boleh buat untuk memastikan dia punya baki tu boleh untuk sama ada maintain ataupun naik. Alright, so kadar inflasi kita tinggi. Duit kita bukan hanya dari segi lifestyle kita, okay? Kita beli Starbucks setiap minggu tu, itu satu lifestyle. Itu memang dah menurunkan savings kita lah. Tapi the next one is also something yang mungkin ramai yang tak sedar. Mungkin dah kerja 20-30 tahun pun mungkin masih tak sedar lagi benda ni. Sebab ramai yang tak faham what is inflation. Okay, inflation basically senang je. RM50 pada tahun 2002 dapat satu troli. Tapi RM50 kalau kita pergi hari ni dapatlah 2-3 item. Jadi memang tak mustahil dan dalam masa 10-20 tahun RM50 tu satu item pun tak dapat. Okay. Do you feel like it is impossible? Okay. Kalau anda fikirkan sebenarnya tak impossible. Zaman mak bapak kita dulu mungkin 5 sen dah boleh beli or even 50 sen boleh dapat mihun contohnya. 30 sen mungkin boleh dapat mihun. Sekarang ada lagi tak mihun yang 50 sen? Dah tak ada dah kan? So mungkin dapat satu sudu kot. Alright, tapi tak dapat lah one meal basically. So it is not impossible untuk dalam 10-20 years RM50 satu item pun tak boleh beli. So inilah inflasi di mana duit kertas yang anda pegang tu, nampak sama. Tapi kekuatan duit tersebut, apa kekuatan dia? Kekuatan dia untuk membeli, untuk beli barang, untuk beli barang dapur anda, dah tak kuat. Okay? Nampak RM50 10 tahun lepas dia tulis 50, sekarang pun masih 50 lagi, tapi kekuatan dia dah tak sama. So ini menyebabkan benda kedua, sebenarnya benda pertama lifestyle dan benda kedua adalah inflasi. Inilah yang menyebabkan savings anda rendah atau tak ada. Okay, even kalau anda save memang cun, okay, pandai save setiap bulan memang on point, siap boleh tambah-tambah lagi savings, you are still affected by inflation. Inflation memang kena juga. Jadi daripada duit banyak-banyak pun tapi tahun depan kena spend lebih sebab inflation dah naik. Jadi itu kalau finance anda cun. Kalau finance tak cun, lifestyle sangat mahal, then it will be problematic macam ni lah. Okay, so apa sejarah kenaikan harga emas? Okay, bila kita bercakap tentang ekonomi kita affected by inflation apa semua ni, ada tak cara untuk kita not get affected, okay, by inflation? So, kita tengok emas. Contohnya macam emas lah kan. Sejarah kenaikan harga emas on average adalah 10% per year on average sebenarnya. So, kalau kita tengok daripada 2000 ke 2020, sebenarnya dah melangkau. Okay, 714%. Okay, so tak payah tengok jauh-jauh. Kalau anda tengok 5 tahun, okay, just dalam masa 5 tahun, siapa yang biasa beli emas tu, you akan tahulah. Sebab macam semalam pun baru saya jumpa one new client pun mention, dia kata dia memang beli emas, client ni client Cina, jadi setiap tahun masa Chinese New Year dia akan beli emas dengan mak dia. So masa dia pergi beli emas dengan mak dia tu, setiap tahun dia akan rasa patutnya beli more tahun lepas, patutnya beli more tahun lepas. Sebab setiap tahun dia pergi harga dah naik, harga dah naik, harga dah naik. Okay, jadi dia sendiri dah nampak memang harga emas sentiasa naik. So sebab tu dia regret. So sekarang ni dia nak start buat dekat dalam fundamental pula. Jadi itu dalam masa 5 tahun dah daripada RM190 satu gram, sekarang dah almost RM300 satu gram. That is just within 5 years. Okay, just within 5 years. Okay, jadi so kita sekarang ni emas adalah sejenis aset. Okay, bila kita nak buat perbandingan, kita nak fikir apa lagi aset-aset yang lain. Alright, so aset-aset yang lain yang setimpal dengan emas lah basically.
kita tak boleh cari dengan liability. Saya selalu bagi contoh ni, tak boleh banding dengan kereta lah. Setiap minggu saya bagi contoh ni. Tak boleh banding dengan kereta. Sebab bagi saya kereta tu yang paling mudah sekali orang nak faham. Sebab you keluar daripada showroom terus dah, value jatuh. Tapi tak properties. Properties ni sama kiang dengan gold. So, contohnya beli property, okay, beli rumah pada tahun 2002. Masa tu beli rumah 326,000. Okay, sorry. So dengan the same amount 326,000, kalau masa tu tak beli rumah, kalau masa tu beli emas, boleh dapat 10.8 kilo emasnya. Okay. Lepas 15 tahun, harga rumah tu dah naik 126%. Dia dah jadi 736,000. Tapi dapat 736,000 tu, kalau nak beli emas, dah tak dapat 10 kilo, dapat kurang 4 kilo. Kenapa dapat kurang? Inilah inflation over the time that walaupun amount dia dah naik by 126%, tapi disebabkan inflation, kekuatan dia tak kuat sebenarnya. Kekuatan dia lebih lemah. Sebab itulah nak beli emas pada tahun 2017 dapat 4 kilo je. Bandingkan pada tahun 2002 with 126% lesser money, you boleh dapat 10 kilo. Itu perbezaan dia. Okay, so kita banding aset dengan aset. Alright. So, apa produk quantum metal? Sekarang kita dah faham apa masalah yang ada. Kita nak tengok apa solusi yang kita boleh dapat. So, dalam quantum metal, solusi yang kita offer adalah first of all, emas fizikal, of course. Okay, that's what makes it Syariah compliant. Kita ada GSA, Gold Storage Account. Kita ada GCA, Gold Convert. Convert tukar. Tukar apa? Nanti saya explain. Dan the last one adalah GE, Gold Asset Enhancement, di mana ada dua jenis, kali 10 dan kali 5. So, bila anda ada account, ini semua dalam account anda. Dia bukan 3 account yang berlainan. Itu sebenarnya 3 produk yang berlainan, tapi semua duduk dalam account yang sama. Jadi, anda just log in, gunakan satu email saja and then masuk semua tiga-tiganya dekat dalam tu dan buatlah ikut apa yang perlu. Alright? So, kita nak bandingkan ekosistem dekat sini. Bila kita bandingkan harga emas, okay, markup dekat luar biasanya 10 to 15%. Dan markdown dia adalah also 10 to 50%. Markup ni apa? Ni adalah spread ya. So markup tu masa kita beli dia dah naikkan harga kosnya mungkin RM1, tapi dia naikkan jadi RM2. Jadi untung dia berapa banyak? 100%. Kat sini dia buat markup dia 10% to 15%. Okay, masa kita beli dan masa kita jual pun dia ambil untung dia dahulu 10%. Baru dia jual dekat kita. So kalau harga market masa tu RM250, dia ambil 10% dulu and then baru dijual pada kita. Bandingkan dengan ekosistem quantum metal, kita pun ambil untung juga. Kita kan bisnes, okay? Jadi kita ambil untung ikut produk, 7 sini, 3 sini, 4 sini. Tapi masa jual untuk produk quantum metal, kita tak ada ambil apa-apa markdown lah. Tak ada, sorry. Kita tak ada ambil untung lah. Okay, dekat sini kita tak ada ambil untung. Okay, so kita kat sini 734, okay. Dan sini tak ada ambil untung. So, macam mana benda ni boleh effect kita? Alright. So, kat sini kita nak tengok kalau rugi. Dalam quantum metal kita tak ada nak bagi apa nama dia tu, garanti setiap bulan dapat duit, setiap tahun dapat duit. Tak ada, kita tak ada garanti seperti itu. Okay, kita memang ikut market. Kalau sekarang tengah naik, naiklah dia. Kalau tengah jatuh, jatuhlah dia. Kita ikut international market. Kita tak ada harga sendiri pula dalam quantum metal. Okay, so dalam quantum metal kita memang ikut market price. So, whatever market price it is in the world. Kalau in the world tengah 1,000, 1,000 lah kita. Okay, tambahkan dengan kita punya markup lah, of course. Okay, kita akan ambil 1,000 dan tambah dengan markup kita. Kalau dunia tengah 500, 500 lah kita, macam tu. Okay, so emas
pasaran luar versus emas di dalam quantum metal. So kita bandingkan kalau beli 1 gram di mana harganya RM250 untuk harga semasa. Okay. Bila beli di luar disebabkan dia dah naikkan 10%, okay, dia naikkan 10%, harga dah jadi 275. Dekat quantum metal dia naik 7% saja, harga 267.5. Untuk pasaran luar, dia ada ambil untung lagi masa kita nak jual balik emas kita tu, dia ambil untung dia dulu. So, dia jual pada kita, dia beli daripada kita dengan harga 225. Dekat quantum metal ikut market price saja. So, bila kita jual, okay, ini case ni adalah masa tengah rugi. So, katakan kalau suddenly hari ni memang minggu ni ada emergency, memang perlukan juga duit. Jadi, walaupun pun anda nak jual juga sebab anda perlukan whatever cash yang ada. So, masa kita tengah macam tu, okay, of course, konsultan akan kata tengah rugi ni, janganlah jual. Kenapa pula nak jual masa tengah rugi? Tapi kalau memang tengah emergency, kita nak kena jual, do a smart decision. Jangan pula bila dah rugi, menambah-nambahkan pula rugi. Jadi kita nak rugi yang paling rendah, serendah yang mungkin. So kalau ikut emas luar ni, kita dah rugi RM50. Macam mana dapat 50? Okay, 275 ni tolak 225, ada hilang RM50 perbezaan dia. Okay, tapi kalau dekat quantum metal, ruginya adalah RM17.50. Adakah tidak rugi? Rugi juga. Cuma ruginya kurang. Macam mana boleh kurang? Sebab quantum metal bila beli balik, tak ada ambil untung. Okay, tak ada ambil untung dekat bahagian ni. Dia dah ambil untung dia dekat sini. Okay, so itulah caranya. Alright, so first account kita adalah GSA. Kat GSA ni kita boleh beli emas, kita boleh simpan emas, kita boleh jual emas kita. Kita juga boleh tebus emas kita dalam bentuk fizikal. Kita juga boleh transfer emas kita. Kot-kotlah saya hutang mak saya RM10 kan, saya pergilah transfer guna quantum metal ni, bayar kat dia RM10 tu. Jadi kat sini minimum nak beli emas berapa? RM10. RM10 dapat dalam berapa? 0.003 gram kalau tak silap saya. Jadi bayangkan kalau anda student, saya tak tahu ada student ke tak dalam ni. Student memang patutlah start menyimpan. Saya kalau benda ni ada masa zaman saya belajar dulu, saya dah buat dah. Okay, buat, bayangkan setiap bulan buat RM10. Tak buat benda lain, buat RM10 je. So setahun dah buat RM120, belajar 4 tahun. So 120 darab dengan 4, by the time keluar nak start kerja, dah ada some amount of money dekat situ untuk start kerja. Okay, so tak ke best? Best kan macam tu? Okay, so the next one adalah Gold Convert Account, GCA. GCA ni namanya pun convert. Jadi dia convert apa sebenarnya? Dia tukarkan emas kepada cash. So apa yang dia nak kita tukar? So kita nak, objektif kita di GCA adalah untuk kita buat smart spending, smart saving. You want to spend, be smart about it. Okay, sama juga macam contohnya kalau kita tahu yang weekend depan akan ada sale di kedai buku kita, kedai buku yang kita suka akan ada sale. Kita boleh tunggu, kita tak ada perlu pun nak beli buku tu sekarang. Jadi kenapa kita nak pergi beli juga buku tu sekarang padahal sebenarnya kita boleh tunggu ada sale dapat 20% off. So itu adalah smart spending. You still spend tapi you are doing it smartly. Alright. Jadi kat sini ada gaji, ada komitmen bulanan. Siapa je yang tak ada komitmen bulanan? Mesti ada. Okay. Deposit rumah atau kereta, nak buat loan, pinjaman. Siapa yang ada bisnes, nak buat company overhead, okay, itu memang banyak, sebulan mau RM50,000 pun ada. Siapa yang ada pencen, pencen ni lagi kena berjaga-jaga. Sebab biasanya baru dapat duit tu, mungkin tak pernah pegang duit sebanyak itu, lepas tu spend, tiba-tiba tengok lepas 2-3 tahun, duit aku dah habis. Tu yang merisaukan tu. Kan? Jadi kalau ada yang mak bapak yang tengah nak dapat pencen tu, yang anak-anak ni silalah tengokkan mak bapak anda.
Okay, percutian. Okay, nak pergi bercuti. Pergi bercuti ni busuk-busuk pun dah spend RM500. Pergi umrah, pergi haji memang berpuluh ribu. So semua ni duit kita mengalir macam air keluar daripada bank tu. So ada tak cara untuk dia tak mengalir habis? Mungkin dia mengalir separuh je. Lagi separuh tu dia tak mengalir, dia duduk juga. So inilah cara kita gunakan GCA. So GCA ni dia buat apa? So katakanlah setiap bulan gaji saya RM5,000. So RM5,000 tu sebelum saya pergi beli Starbucks, saya beli emas dulu. Saya beli emas, so harga hari ni RM250 satu gram. So RM5,000 bahagi dengan 250, saya pun dapatlah 20 gram emas. So 20 gram emas ni buat apa? Dia adalah dekat dalam sistem tu, dalam akaun tu, Quantum Metal tu. Okay, lepas tu saya nak dalam bentuk cash. Jadi saya buat GCE. So bila buat GCE, out of the 5,000, 15% tu Quantum Metal akan pegangkan 750. Okay. 85% Quantum Metal akan pulangkan dalam bentuk cash ke bank account anda. So contohnya hari ni hari hari apa? Hari Isnin. So kalau buat hari ni biasanya dalam macam saya lah, saya punya setakat ni tak pernah melebihi 2 hari lah. So hari Rabu dah boleh dapat. So tapi tengok bank juga tengok bank Quantum Metal pakai Mi Bank. So tengok bank. So 85% 4250 hari Rabu saya dapat balik. Okay. Lepas tu hari Rabu saya pun pergi lah beli Starbucks dengan 4,000 tu. Banyak betul Starbucks aku nak beli sampai 4,000. Okay, saya pun pergilah beli Starbucks. So 4,000 saya tu saya dah habis pakai dah. And then lepas 5 tahun harga dah naik. Untuk GCA dan juga GSA ini memang long term facility. Bila saya kata long term tu how long? Biasanya 1 year and above. So adakah impossible untuk start dapat untung below 1 year? No, not impossible. Tapi chances are higher untuk dapat untung after 1 year. Okay, that is the reality. So biasanya kalau boleh dapat untung less than 1 year tu mungkin some economy booming or something, so yang menyebabkan harga gold naik. Okay, then chances adalah dekat situ. Contohnya masa siapa-siapa yang ada buat GCA tahun lepas tu hari tu bulan 3 tiba-tiba bank dekat Silicon Valley crash. So masa dia crash tu yes memang harga emas melonjak naik. Siapa yang buat GCE tak sampai setahun pun dah start dapat untung. Antaranya saya lah. Lepas tu yang lain-lain sekarang ni pun saya dah start untung. GCE yang saya buat 1 year ago saya dah start dapat untung dah kan. So untung saya tu saya dah spend dah benda-benda tu tahun lepas. Tapi sekarang saya start dapat untung. So bayangkan benda tu saya dah spend tahun lepas, wang tu dah hangus dah tahun lepas, tapi tahun ni saya boleh dapat untung daripada perbelanjaan saya yang tahun lepas tu. Itulah konsep GCA. So dapat balik 85%, lepas tu biarkan dia sampai dia jadi aset untuk masa hadapan. So dekat sini Quantum Metal ada apa-apa charges yang lain ataupun tidak? Ada ya, management fee. 85% ni pun kita kena bayar balik. 85% ni kita bayar balik. Management fee 3.5% pun kita kena bayar. Okay. Tapi bayar ni adakah kena guna duit luaran? Tidak. Okay. Anda just tunggu sampai harga naik. Harga naik tu sampai tahap dia dah cover benda-benda ni. Contohnya macam saya kata tadi kan, saya punya dah ada yang start dapat untung sekarang. So bila saya kata start dapat untung tu memang yang net profit lah basically. Memang bersih. So macam mana boleh bersih sebab dia dah cover dah benda-benda ni. So sekarang ni saya dah start dapat untung. Tak banyak pun. Contohnya ada amount yang besar saya buat tapi untungnya sekarang ni baru berapa ringgit lah. Ada kot RM50 macam tu. Tak banyak sebab dia baru nak start. Tapi bayangkan dia akan accumulate. Saya target 5 tahun. Ada transaction yang saya target 10 tahun. So tengoklah 5 tahun ke 10 tahun ke. Bayangkan kalau anda simpankan untuk anak-anak. Anak baru umur 7 tahun. By the time dia keluar nak pergi matrix ke, nak pergi form 6 ke, nak pergi A-levels ke, masa tu dah ada starting amount. Sama juga dengan yang tengah study, nanti nak kerja ataupun tengah fikir, oh nanti aku nak sambung belajar, ataupun tengah target nak pergi haji lagi 10 tahun, ataupun tengah target lagi 3 tahun aku nak kahwin, lepas tu aku nak pergi honeymoon buat Europe tour, GCA is for you. Alright, please do it untuk ada belanja bulanan pada masa hadapan. Okay. Jadi simulasinya sebeginilah, gaji, GCA kan dia, baru belanja.
So sekarang macam saya tak ada apa-apa duit pun dalam tangan saya yang saya tak GCE kan. Semua saya dah GCE. Asal aku nak spend je dah GCE ke belum. Nak spend je dah GCE ke belum. Itu konsep yang saya buat lah. Okay, so dekat sini January 5,000 gajinya, every month 5,000, so total setahun dah 60,000 di sini. So kita anggaplah kononnya harga emas tak berubah kan. Of course this is impossible lah. Harga emas memang sentiasa berubah. So kita anggap tak berubah, RM250 every month. Dapat 20 grams every month. So in total dah GCA every month dapat balik 4,250. Dapat balik Januari, dapat February, dapat spend. Total in satu tahun dah 51,000. Okay, so baki 9,000 tengah duduk dekat dalam quantum metal. Lepas 3 tahun, okay, lepas 3 tahun, bila dah naik, kan saya kata tadi on average setiap tahun naik by 10%. So lepas 3 tahun, dah naik by 30%, right? 10, 10, 10. So 30% dia dah jadi RM325 1 gram. Even sekarang pun dah almost 300 dah kan, hari tu dah cecah dah 300. So nilai emas akan jadi 6,500, untungnya sebanyak ni. So untung lepas 3 tahun, okay, adalah sebanyak 81,000. Kena tolak dulu jangan happy sangat lagi. Kena tolak dulu. Nilai emas masa, tolak pembiayaan, kan dapat balik 85% tu, tolak dulu that amount, tolak dulu fee selama 3 tahun, okay, fee selama 3 tahun, 3.5% per annum, okay. Jadi tolak semua tu, inilah bakinya. Okay, so kalau katakan anda kata tak ada modal, tapi bolehlah nak simpan sikit-sikit selama 10 tahun, okay. So apakah minimum untuk buat GCE? RM150. So RM150 setiap bulan dapatlah 0.6 gram. Okay. Lepas 3 tahun, sorry, lepas 10 tahun. Dalam kes ni dia dah naik 100%. Daripada 250 per gram, sekarang dah naik ke 500 per gram. Okay. So total untung kat sini RM172.5. Okay. Total dia adalah 20,700. So apa yang diperoleh daripada GCA? Belanja bulanan masih dapat buat. Okay, macam tadi, contoh yang saya bagi dekat mula-mula tadi, di mana ditolak sewa, ditolak, tolak. Dapat settlekan sewa and whatsoever, semua tu settle, tapi dah jadikan aset dahulu. Okay, simpanan emas pun lepas, untung pun dapat. So you just need to tukar you punya lifestyle. Jadi macam mana nak tukar lifestyle anda, macam mana nak tahu apa sebenarnya kapasiti anda. So silalah berbincang dengan konsultan anda untuk buat financial breakdown, untuk anda tahu sebenarnya apa kapasiti anda dan strategizekan untuk produk-produk ini. Okay, jadi produk kita yang ketiga. Dekat sini ni Gold Asset Enhance. So tadi kita ada produk pertama untuk menyimpan, kita ada produk kedua untuk menyimpan tapi boleh tukar jadi cash. Okay. Dua-dua ni adalah long term. Okay. Dan dua-dua ni, dua produk ni, produk satu dan produk dua, in my opinion adalah diperlukan oleh semua golongan daripada yang paling miskin sampai yang paling kaya. Okay. So golongan yang ketiga, produk yang ketiga adalah Gold Asset Enhance, okay, GAE. So what does GAE do? GAE ni untuk orang yang ada duit lebih-lebih dan dia nak gandakan duit lebih-lebih gitu. Okay, so saya nak pergi spa dan saya nak dapat duit lebih untuk pergi spa. Jadi saya akan masukkan dalam GAE. So GAE ni ada dua jenis, ada kali 10 dan kali 5. Dan GAE ni kita anggap short term. Short term tu how short? It depends on the economy. As I said, kat sini kita tak ada fixed dividend apa semua tu tak ada. Okay, kalau ekonomi dia tengah blast ke atas, banyaklah kau dapat. Kalau ekonomi dia tengah jatuh ke bawah, sikitlah kau dapat. Macam tu. Okay, so asalkan kita faham apa yang kita tengah buat, then no worries. Alright. So dekat sini spread dia ada dua jenis sebab dia ada dua type kan, kali 10 dan kali 5. So apa yang kali 10, apa yang kali 5? You are basically buying satu unit tapi you dapat 9 unit.
Okay, quantum metal bagi financing lagi 9 unit. So, total you dapat 10 unit. So, apa yang pentingnya dapat 10 unit ni? Kenapa aku nak 10 unit ni sebenarnya? Alright. So, bila buat 10 unit ni, grammage. Okay. Hidup emas pada siapa-siapa yang tak biasa. Macam saya dulu tak biasa. Saya tak faham. Masa saya first masuk quantum metal, saya duk tengok value je. Berapa ringgit, berapa ringgit, berapa ringgit, berapa ringgit. Bila saya dah betul-betul faham, dah dapat ilmu yang betul, baru saya faham, hidup emas ni bukan about berapa ringgit, it is about berapa gram. Okay, so satu unit anda beli, anda spend, tapi dapat 9 unit. So yang membuat perbezaan kat sini adalah jumlah gram anda. Kalau anda tak dapat financing dekat sini, okay, anggaplah yang warna grey ni tak ada, anda hanya beli yang warna kuning saja, total hujung dia tak jadi merah. 38.68 ni tak dapat. Hanya akan dapat 3.86 gram. Okay. So, harga emas kan ikut gram. 1 gram sama dengan RM250. So, kalau 2 gram dah RM500. Kalau 3 gram dah RM750. So, kalau dah 40 gram macam ni, silalah keluarkan kalkulator dan kira sendiri. Alright. So, kat sini pun kita ada management fee juga. Bila kita beli, everything is in US dollars tapi dikonvertkan ke forex lah dekat dalam sistem. So, kita beli satu unit at $250 and then kita ada management fee sebanyak 78.75. Management fee ni adalah untuk setahun. Okay, management fee untuk GE5 adalah lain. Ini kita fokus pada GE10. Alright. So, untuk setahun kita bayar 78.75 dan kalau katakan kita jual awal daripada setahun, katakanlah hari ini masuk 1 September masuk beli GE, lepas tu 10 September dah dapat untung ataupun November dah dapat untung dalam masa 2 bulan. So 2 bulan je tapi kita dah bayar management fee setahun. So akan refunded balik lah bahagian yang kita tak pakai tu. Okay, akan refunded balik. So sekarang ni kita nak tunjuk apa bezanya kalau beli kat depan ni adalah hello, boleh dengar tak? Saya rasa tadi disconnected. Okay, boleh dengar ya? Alright. Rasa tadi disconnected. Alright. Okay, Alhamdulillah saya balik ya. Okay. So, in this case, modalnya 10,000. Kat sini kita ada beza kiri ni kemas biasa dan kanan adalah quantum metal, G10 lah basically. So, kita beli at RM250 per gram. Alright. So, if you dengan 10K beli RM250 per gram, dekat kedai biasa, you dapat 40 gram. Dekat quantum metal, you akan dapat 400 gram. Okay. So, bila jual RM300 per gram. So, untung kat sini, jual pula untung pula, sorry. Bila jual kat kedai emas dapat 12,000, dekat quantum metal adalah 120,000. Of course, these are big figures. Kita tak tolak lagi spread apa benda lah, all those things, okay? Kita just bagi big figures. So, untung dia berbeza di sini. 2,000 dengan 20,000. So, you pakai modal yang sama. You beli pada harga yang sama, which RM250 per gram. You jual pada RM300 per gram. For both platforms, you buat benda yang sama. Untung per gram you pun sama. Setiap gram untung you RM50. Sebab itulah kenaikannya. Daripada 250 dah jadi 300. So untungnya adalah sebanyak RM50 per gram. Tunggu pun tunggu pun dalam masa yang sama. Okay, tetapi bezanya adalah dari segi keuntungan yang anda dapat. Dan macam mana untung dia boleh 10 kali ganda. Sebab
disebabkan anda beli GE10, grammage tu berbeza. Okay, that's what makes it different sebenarnya. So, katakanlah contohlah saya nak beli emas dan saya target saya nak dapat untung 100%. So, kalau harga sekarang adalah RM250 1 gram, untuk saya dapat untung 100%, kena jadi RM500 lah, double up. Okay, double up baru saya boleh dapat 100%. Okay, so dengan modal 10,000, apa saya boleh buat? Kalau saya pergi ke kedai emas biasa, okay, saya even sekarang pun, okay, even saya bagi contoh macam tadi, 5 tahun lepas RM190, sekarang RM300, right? So, berapa lama nak tunggu sampai dia naik RM500 pula? Lama tu. Okay, tapi kalau dekat GEE 10, belinya harga yang sama, RM250 per gram. Tapi disebabkan dapat financing lagi 9 unit, okay, jadi untuk dapat profit 100%, you hanya kena tunggu harga dunia naik 10% saja. 10% tu berapa? 250 tambah 10%, you akan dapat 275. So, the moment harga dunia dah hit 275 per gram, you sebenarnya dalam GE10 dah profit 100%. Okay, belum tolak management fee lagi ya. Yang ni pengiraan besar. Okay, you dah profit 100%. Management fee 3.5% per year lah. So it's not much also actually compared to the untung that you boleh dapat. Alright. So tips untuk GE ini adalah lakukan termination bila dah profit. Okay. Bila tengah rugi buat apa? Duduk diam-diam. Jangan pergi jual masa tengah rugi. Kenapa nak buat macam tu? Okay. Nampak sedap ya untung kali 10, tapi bila masa rugi pun rugi kali 10 juga. Kita tak ada nak sorok-sorok benda ni, tak ada. Kita memang cakap untung yes kali 10, but if you jual masa tengah rugi, you rugi juga kali 10. Okay, sama juga dengan GSA, dengan GCA, semua sama. Sama sahaja macam anda ada gelang emas anda pergi jual masa harga tu tengah rendah. Anda pergi ke any of the gold shop, anda kata saya nak jual bangle ni, saya jual bracelet ni. Tapi dia kata puan harga sekarang tengah rendah, tak apa saya nak jual juga. Tanggunglah rugi tersebut. Sama jugalah dekat sini. So kalau market tengah rendah, jangan jual, tunggu sampai dia naik. Biar saja tenang-tenang di situ. Okay, so dalam fundamental kita tak ada margin call. Kita tak ada that tiba-tiba you kena top up pula lah, apalah, tak ada. Okay, you just pay your management fee and duduk diam-diam kat tu until you are happy with your profit, lepas tu you jual. So, kita just kena ada holding power dan buying time. What is that? Yang ni, you punya consultant boleh explain more, tapi basically, you tak ada pula kalau budget you 10,000 untuk beli GE, tak ada pula beli in one go. Belilah pada harga-harga yang berlainan pada holding power, supaya setiap kali naik, you boleh untung, setiap kali tengah jual, setiap kali tengah jatuh pun you boleh beli and kuatkan lagi you punya power. Okay, so ini adalah antara testimoni GEE. Contohnya macam ni, profit dia 99.3% dalam masa 88 Jun, dia dah dapat profit almost 100%. So adakah kes macam ni? Tidak. Okay, ada yang kita tunggu 2 bulan, 3 bulan, ada yang tunggu 6 bulan. Ada juga kes yang 2 hari beli dah untung dah. Tengok ekonomi masa tu tengah macam mana lah. Macam saya cakap tadi, masa hari tu Silicon Valley Bank jatuh tu memang shoot up. Kita beli 2 hari sebelum, tiba-tiba jual masa tu, termasuklah saya sendiri. Okay, so dekat sini profit dia dalam masa 65 hari ada, 7 bulan ada, 34 hari ada. Tengok 30%, 85%, 100%. Alright, 10% pun ada. Ada yang 10% dah happy, keluarkan masa 10%, up to you completely. Kenapa? Sebab account ni adalah dipegang oleh anda sendiri, bukan kami consultant. Alright, so kita ada testimoni kita banyak di sini. Dan ini adalah carta. Carta ni daripada satu website called TradingView. Siapa yang suka nak tengok, silakanlah buka TradingView ni. Adalah
bukan Quantum Metal punya website. Ini adalah carta untuk emas dan dalam tu ada juga carta untuk stok-stok lain, untuk silver lah, untuk Apple stock lah, Google punya stock lah, semua memang trading dekat situ. Okay. So kita memang inilah antara kerja saya setiap hari, tengok harga dia naik ke turun, naik ke turun, naik ke turun. Boleh beli ke tak, boleh jual ke tak. Itulah kerja saya. So untuk tahun 2020 dah dapat entry point 14 kali, 2021 12 kali. Okay, dan 2022 tak silap saya dalam 12 kali juga kot. Saya pun tak ingat dah. Tahun ni pun kita dah quite a number of times dah keluar masuk, keluar masuk. Dah beli, lepas tu dah jual, roll balik masuk, beli lagi, jual lagi, dapat lagi, jual lagi, yang macam tu. Okay, so QM ni untuk siapa? Adalah untuk semua golongan. So rumusannya adalah GSA simpan, GCA untuk wang hangus dan GAE untuk you gandakan aset short term lah dekat sini. So apa cadangan yang kita boleh bagi ya untuk bahagian cadangan ni? Kita ada dua cadangan dekat sini. So ini adalah cadangan pertama. Katakanlah anda ada simpanan sebanyak 150,000, mungkin anda letak dalam tabung haji ke, anda letak dalam ASB ke, wherever it is lah yang you letak. So apa yang anda boleh buatkan? Okay. So dekat sini, kita tak ada pula nak nasihatkan anda untuk keluar semua tu, lepas tu letak semua benda dalam quantum metal. Apa yang kita nasihat adalah, modal 150,000 tu, kita nak hit two birds with one stone lah basically. Keluarkan 150,000, UGCA kan, you split kan. Ni cadangan pertama lah. You split kan, 135K untuk buat GCA, another 15K untuk beli GAE. So 135K dengan RM250 satu gram, you dah dapat emas sebanyak 542 gram. Okay, dan dalam 3 hari, you akan dapat balik 85%, which is around 115,000. So, bila dah dapat balik 85% tu, what do you do with it? 150,000 tu, pergi simpan balik lah. Kalau keluar dari tabung haji tadi, simpan balik dekat tabung haji tu, 150,000. So kenapa kita nak buat cara ni sebenarnya? Sebab kita nak yang duit yang kita simpan dalam tabung haji tu pun dah jadi emas. So lepas tu kita pergi simpan balik yang baki ni, pergi simpan balik itu. So emas pun kita dapat, simpan dalam tabung haji pun kita dapat. Dua-dua. Okay. 15K yang untuk GE tu, you beli 10 unit approximately. Okay, so asset you untuk cadangan ni dah jadi 360,000. Okay, second method adalah instead of split 135 dengan 15, you boleh lump sumkan the whole 150K, you GCA kan everything, you akan dapat 600 grams. And then 85% tu which is 127,000, banding dengan yang tadi 85%-nya 150,000. So sekarang 125 pergi ke GE. GE punya masih ambil juga 15K tu. Cuma bezanya tadi ambil direct. Sekarang ambil daripada yang 5% tu. Okey, bakinya simpan dalam tabung haji balik. Yang ni belilah GAE. Jumlah aset kat sini 373,000. So bila masa nak pakai cadangan satu, bila masa nak pakai cadangan dua. Yang ni silalah berbincang dengan konsultan anda untuk tengok keadaan anda lebih sesuai untuk metod yang mana. So, kita bandingkan simpanan, ada banyak jenis simpanan kat luar sana kan. So Quantum Metal ni sebenarnya offerkan satu platform untuk anda diversify, untuk anda pelbagaikan aset anda. Kita tak nak letak semua telur dekat dalam satu basket. Kita nak telur kita duduk dalam rumah A ada, dalam rumah B ada. Kalau ada property, kita beli 10 property. Kita nak macam tu aset kita. Kita tak nak semuanya duduk dalam Selangor. Kita nak juga dekat tempat lain. Kalau Selangor ni tenggelam, bolehlah pindah ke Penang. Okay, so macam tu lah. So kat sini, simpanan tetap. Okay, simpanan tetap plus minus around 5%. Instrument lain plus minus around 5%. Emas cara biasa. Cara biasa tu apa? Maknanya just beli emas lah. Masuk kedai emas dan beli emas. Okay, which is around 16,000 possibility untuk dapat. Okay, ini dengan modal 10,000 dalam masa 5 tahun. Tapi dengan emas Quantum Metal, with the same modal dalam masa 5 tahun, ada possibility untuk dapat 50,000. Okay, so
Itu adalah dengan jangkaan yang kalau emas naik 50% lah. Macam mana kita dapat 50%? Sebabkan average ni naik 10% per year. So kita dapatlah 50%. Jadi kat sini kita sudah tunjuk apa kepelbagaian yang boleh dapat. Tak ada garanti, semua ni tak ada garanti. Sila faham di mana quantum metal ni adalah platform untuk emas. Emas ni adalah ikut ekonomi semasa. Ekonomi elok, eloklah dia. Ekonomi tak berapa elok, tak eloklah dia. Tapi kenapa kita suka emas ni? Sebab kita take history, dia stable. Stable tu dari macam kripto. Contohnya siapa yang tahu pasal cryptocurrency, dia boleh melambung naik and then dia boleh jatuh immediately just within few minutes. Within few minutes. Tapi emas memang tak ada macam tu. Saya sebagai konsultan yang kena tengok harga selalu ni, saya boleh relax. Saya tahu that time saya tengah tidur tu tak ada pula dia akan nak tiba-tiba melambung bagai nak gila. Tak ada. That's how stable it is. That even untuk dia naik, dia instabil, dia stable. Untuk dia jatuh pun dia stable. Dia memang macam tu. Sebab tu kita namakan dia sebagai stable metal. Okay. Dan kita dah tengok in the past macam mana kenaikan emas, okay, selain daripada waktu financial crisis dunia, selain daripada masa tu saja dia jatuh, tapi lepas tu dia naik balik juga. So asalkan you tak ada beli pada masa tersebut, okay, you tunggu, okay, you tahu you buat proper planning, then fine, no problem. Okay, so sekarang itulah saja untuk sharing pada malam ini. Kita ada, kita habis 3 minit awal. So kita ada dalam, okay lah, plus minus 15 minutes jugalah untuk Q&A. So kalau ada apa-apa soalan, bolehlah tanya dekat dalam chat. Saya akan try jawab satu-satu insyaAllah. Macam tak ada soalan. Saya rasa tak apa, saya faham. Okay, saya bila briefing klien-klien saya, kalau briefing face to face, semua senyap dulu. Okay, sebab memang yes, banyak information untuk digest di sini. Kalau tak ada soalan sekarang, no problem. Every week kita ada Zoom, tanya pada konsultan anda. Tanya sampai dia menyampah. Okay. Tanya konsultan anda, tanya pada kami. Every week boleh tanya dalam chat. Boleh masuk grup WhatsApp Millionaire Warrior, boleh tanya di situ. Okay, no problem. Bila-bila ada soalan, tanya saja. Kalau perlukan planning, bincangkan dengan konsultan anda untuk buat planning, proper planning. Okay, Alhamdulillah. Kata faham-faham. Okay. Kadang-kadang soalan tak keluar lagi dalam tak terfikir lagi kan. Okay, no worries. Kita ada kelas calculation hari Rabu. Dan kita ada kelas untuk faham sistem pada hari Jumaat. So, um, sila contact konsultan anda. Kalau anda dah memang puas hati apa semua, contact konsultan anda, buat registration. Registration only takes 15 minutes. Okay, it doesn't take longer than that. And then masuklah kelas hari Rabu, masuklah kelas hari Jumaat. Okay, kita masuk tu tak semestinya kita nak kena faham detail bagai nak gila, tak. Tapi sekurang-kurangnya apa-apa yang kita buat tu, kita tahulah dia ke arah mana, apa prosesnya, kita tahu at least that much. Okay. Kalau boleh setiap kelas direkodkan untuk diulang tengok semula. Ya, memang kita record. Anda boleh subscribe pada channel kita Billionaire Warriors di YouTube. Okay, memang setiap kelas kita record dan post di situ. Cuma kalau masuk every week kelas-kelas, okay, kita ada speaker-speaker yang lain. Minggu depan dah speaker lain. Setiap speaker ada cara-cara tersendiri dan juga mungkin ada tips-tips tersendiri untuk kami kongsikan. Jadi kadang-kadang tengah-tengah bercakap saya sendiri mention something yang saya sendiri terkejut. Tu kita punya admin dah bagi link dekat
dekat Cik Nurwati ya, boleh subscribe pada channel kita lah. Okay, yang lain? Thank you, faham. Alhamdulillah, okay. Harap-harap semua faham, thank you. Macam tak ada soalan langsung malam ni. Kalau boleh group ni update QMA dari masa ke semasa. InsyaAllah bila-bila kita ada update untuk QMA kita akan update. Kita biasanya benda-benda ni akan announce kan dekat dalam kita punya account, dekat dalam group. Memang akan announce lah any updates that we have. Apa status sekarang ni ya? Status terbaru untuk QMA. Last saya check sebab saya tak ada beli QMA dan klien saya pun tak ada beli QMA. By the time, maaf ya sebab saya masuk Quantum Metal ni lepas QMA dah tutup. Dah tutup waktu pembelian. Dan jadi memang saya sendiri tak sempat beli. Saya punya klien pun memang tak ada belilah. Dah sebab saya sendiri pun tak sempat beli kan. Jadi the last saya ada baca sebab ada orang bincang-bincang status ni tengah masih dalam proses kalau tak silap saya. Harga wise saya memang no idea lah. Maaf. Ini memang saya minta maaf. Saya memang tak tahu pasal QMA. Mungkin boleh check dengan consultant you lah siapa you punya upline. Erwin, thank you Puan. Thank you very much. Harap-harap beneficial apa-apa yang saya share. Okay, nampaknya kita memang macam tak ada soalan ni. So kalau macam tu, saya rasa kita dah boleh end kita punya Zoom lah malam ni. Saya harap semua beneficial. As I said, ada apa soalan saja. Okay. So sila masuk kelas-kelas kami yang lain untuk anda sentiasa menimba ilmu dan faham apa yang anda tengah buat. Jangan bergantung 100% hanya pada konsultan. Okay. Fahamkan at least certain steps, certain structure and then do it with confidence. InsyaAllah. Okay. So thank you very much untuk semua orang. Harap semua clear. Kita akan end di sinilah. Assalamualaikum dan selamat malam everybody. Good night.